Baik, fasal yang ke-21. Betul ya? Proses mencapai tauhid syuhudi. Baik. Kita ulang sedikit apa yang kita belajar dulu kalau masih ingat sebelum kita baca kitab ni. Ada satu kitab yang kita baca tu, Cahaya Ketauhidan. Apa makna tauhid? Tauhid ni banyak takrif. Dengan bahasa yang paling mudahnya ialah dalam hati kita hanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa umur yang telah Allah Taala tambahkan untuk 1 tahun lagi perjalanan hidup kita. Ya, sementara kita bertemu dengan Allah dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan untuk pagi ini seperti biasa kita teruskan lagi ya pembacaan kitab kita, walaupun kitab kecil, kitab nipis. Ya, dah agak lama kita melalui perjalanan ilmu melalui kitab ini. Moga-moga Allah Ta'ala memahamkan kita, yang menganugerahkan kita ilmu ke dalam hati dan jiwa kita untuk kita melalui hidup sebagai hamba-hamba Allah dan melayakkan diri sebagai seorang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain daripada kita beriman dan bertauhid kepada Allah. Jadi untuk pagi ini rasanya mukaddimah ni sebab apa? Sebab rasa lama tak jumpa. Muka surat apa kita pagi ni? 44? 64? Oh, saya pun dah lupa dah. Oh, dah nak khatam dah ya. Baik, fasal yang ke-21. Betul ya? Proses mencapai tauhid syuhudi. Baik. Kita ulang sedikit apa yang kita belajar dulu kalau masih ingat sebelum kita baca kitab ni. Ada satu kitab yang kita baca tu, Cahaya Ketauhidan. Apa makna tauhid? Tauhid ni banyak takrif. Dengan bahasa yang paling mudahnya ialah dalam hati kita hanya Allah. Hanya dialah Tuhan, selain dia bukan Tuhan. Dan Tuhan itu hanyalah Allah. Hanya dialah yang berkuasa, hanya dialah yang sempurna, hanya dia yang maha kaya, hanya dia yang maha menghidupkan, hanya dia sahaja. Itulah tauhid. Jadi dalam hidup kita ni hanya hidup dan mati kita hanya untuk dia. Hanya kerana dia. Dan segala ibadah kita hanya kerana dia dan untuk dia. Itulah tauhid. Dan tidak ada kerana selain kepada dia. Termasuk kerana diri kita sendiri pun. Itu bahasa mudah yang dah kita faham dah. Yang kita ulang balik apa yang kita belajar dulu. Tapi hidup ni sukar. Kerana kita terhalang dengan benda-benda yang dikatakan hijab. Hijab kita dengan Allah. Sehingga kadang-kadang bila mana berlaku sesuatu dalam hidup kita, sebenarnya itu semuanya dari dia. Tapi kita gagal dalam memahami, akhir sekali kita nampak dari diri kita, daripada diri orang lain, akhir sekali kita terpengaruh dengan diri kita dan terpengaruh dengan orang lain,
Akhir sekali kadang-kadang muncul dalam hidup bertauhid itu, ada waktu-waktu kita bersyirik kepada Allah. Syirik itu pula ada dua. Lawan kepada tauhid ada syirik. Yang pertama syirik yang nyata, yang jelas, yang dinamakan syirik jali, iaitu menyembah selain daripada Allah. Itu tidaklah mungkin berlaku dalam hidup kita, dan kita minta jauh daripada Allah dan berlindung dengan Allah. Cuma kadang-kadang berlaku dalam syirik kecil. Yang kita duk belajar ni, menghindari diri kita daripada syirik kecil, merasai keakuan diri, merasai kekayaan diri, merasai keilmuan diri, merasai kekuatan diri. Semua tu tak boleh. Kalau tidak, dia tidak sempurna tauhid kita. Okey, baik. Tauhid ni pula, itu apa makna tauhid? Hanya Allah. Termasuk bukan diri kita sekalipun. Yang kita selama ni berusaha, kita nampak usaha ini hasil usaha saya, Ustaz. Bolehlah kita bercakap sekadar bahasa sebagai seorang manusia. Tapi kalau bercakap bahasa tauhid, ini semua anugerah daripada Allah. Sebab tu siapa cakap? Haza min fadli Rabbi. Siapa cakap? Nabi Yusuf. Ini adalah kelebihan yang Tuhanku beri kepadaku. Bukan kerana kelebihan aku, tak. Bukan kerana usaha. Ialah usaha tu memang kena usaha. Tapi usaha itu sendiri pun adalah izin Allah, kehendak Allah. Di dalam batas kekuasaan dan urus takbir Allah. Itu tauhid. Selama mana kita tak sampai ke situ, kita tak cukup sempurna tauhid kita. Tidaklah jatuh kepada lembah syirik. Tapi kalau masih merasai diri, aku bijak, aku pandai, aku tahu itu dan ini, apa lagi? Aku boleh buat. Sebab itulah ada bahasa la haula wala quwata illa billah. Faham tak bahasa tu? Dia boleh dijadikan zikir, dia boleh dijadikan bacaan untuk menyelesaikan seluruh masalah dunia dan akhirat. Bahkan dia boleh menanamkan tauhid yang sempurna dalam diri kita. Kerana apa? Kerana ketika itu kita menafikan diri kita. Kalau la ilaha illallah, itu menafikan Tuhan selain Allah. Tapi la haula wala quwata illa billah, menafikan diri. Itu tauhid. Okey ya? Nanti lama sangat kita bicara di sini. Sebab dah khatam satu kitab kan. Sebenarnya betul lah Kak sebut tadi. Puan-puan ni tak tahulah dah tahap mana dah ilmu tu. Dari segi gurunya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih ramai guru nak banding dengan guru saya. Sekarang kan kita menyusun guru-guru yang datang kepada kita kan. Zaman dulu kita kena mencari guru. Bila mana kita cari guru, kita terbatas. Tambah-tambah zaman dulu dengan keadaan macam-macam lah, kekurangan. Sekarang dah mudah dah. Kita buat satu tempat, kita panggil saja guru tu. Tak tahulah berapa banyak. Jadi ni dah ada berapa PhD dah puan-puan ni, tuan-tuan ni. Kalau kira-kira dari segi tu. Okeylah. Tauhid pula ada dua perbahasan, dua sudut perbahasan. Satu dinamakan tauhid nazari. Tauhid nazari. Tauhid yang dibahas secara teori. Merujuk pada akal. Secara teori-teori akal. Membahaskan bagaimana memahami dalil-dalil. Allah itu wujud, Allah itu wujud. Apa makna wujud? Wujud artinya ada. Mana dalil Allah tu ada? Adanya alam ini. Itu secara teori. Dengan akal kita. Bahkan kita akan belajar hukum akal yang mengatakan bahawa Allah itu wajib pada akal ada. Ya. Kerana apa? Kerana akal tidak boleh menerima sesuatu yang ada tanpa ada pencipta. Maka alam ini, maka adanya Allah, adanya alam ini. Alam ini ada dengan sendiri, tak mungkin ada dengan sendiri. Maka siapa yang ciptanya? Yang ciptanya hanyalah Allah. Itu perbahasan akal. Okey ya? Dia baru namakan tauhid nazari. Okey, ni baru nak masuk kat sini supaya puan-puan ada kesenambungan pemahaman kita. Maka perbahasan tauhid yang kedua, tauhid syuhudi. Ya? Ataupun disebut juga tauhid amali. Bertauhid secara praktikal. Yang tadi teori. Yang ini secara amali. Bagaimana menyampaikan secara amali? Syuhudi. Apa makna syuhud? Menyaksikan Allah dengan hati kita. Tauhid syuhudi. Iaitu kita bertauhid kepada Allah dari sudut mana? Dari segi menyaksikan hanya Allah dalam hati kita. Apa persoalan hati? Persoalan rasa. Banyak kali kita ulang ya. Bicara hati adalah bicara rasa. Bila mana kita bercakap pasal hati, pasal rasa. Maka tauhid ini bukan sekadar untuk kita faham dengan akal.
bahawa hanya Allah sahaja yang wujud dengan sebenar-benar wujud, hanya Allah sahaja yang sebenar-benar berkuasa dengan akal kita, tetapi mesti kita merasai dengan hati kita. Dinamakan tauhid syuhudi. Tauhid menyaksikan dengan rasa hati kita terhadap ketauhidan Allah. Boleh insya-Allah ya. Dan rasa inilah yang sebenar-benar hakikat tauhid. Kerana tauhid itu kan di hati. Macam iman, saya pernah saya ulang lagi sekali, banyak kali saya ulang. Apa makna iman? Iman itu percaya. Di mana iman itu? Di hati. Hati itu apa? Hati itu rasa. Habis apa makna iman? Rasa percaya. Bukan sekadar faham, kita kena percaya pada Allah. Ya. Kita kena percaya tak pada Allah? Ya. Kenapa? Kita pun fikirlah dengan akal kita. Ya, kalau kita tak percaya pada Allah, nak percaya pada siapa? Dia yang mencipta kita. Dia yang menghidupkan kita. Dia selama ni yang memberi rezeki kepada kita. Dan tak pernah berkurang pun rezeki kita. Cuma kita saja yang beria-ria kata tak cukup rezeki kan? Ya ke? Kita tak cukup sebab kita tengok orang sebelah. Sebab kita tak ada, orang sebelah tu ada. Allah bagi rezeki mengikut keperluan masing-masing. Kadang-kadang itu keperluan dia, bukan keperluan kita. Tahu ya? Kena hurai juga. Okey. Sebab tu jangan banding-bandingkan orang, diri kita dengan orang. Orang adalah orang, kita adalah kita. Ya? Okey, setakat tu dulu. Cuma, saya ulang balik yang tadi, iman adalah rasa percaya. Rasa ini, dia kadang-kala, dia bukan kita nak kata apa ya? Dia bukan statik ke apa. Dia tetap, dia akan berubah-ubah. Bahkan dia akan bertambah-tambah. Dan bila mana kita belajar tentang tauhid juga, apa makna tauhid? Rasa hanya Allah. Dan rasa tu, sebab tu saya tanya, kadang-kadang ada rasa tak kita ni? Ada rasa kan? Rasa kasih, rasa sayang, rasa benci, rasa marah, rasa penat, rasa kecewa, banyak rasa. Dan rasa, contoh rasa penat. Rasa penat tu bukan penat lain, rasa penat lain tahu. Dapat tahu beza ya? Ada penat lain. Saya penat lah. Okey, rehat. Rehat, tidur. Bangun-bangun alhamdulillah dah okey. Tapi rasa penat, tidur satu malam pun, sehari semalam pun, tak mungkin hilang. Sebab dia rasa penat. Ni fokus, tak apa. Inilah dia panggil tauhid. Tauhid itu hanya fokus satu sahaja. Hanya kepada Allah. Sehingga tidak mendengar bunyi apa-apa pun. Ya. Macam kita solat. Kita solat hanya untuk Allah. Apa kiri kanan kita, depan belakang kita, itulah. Sebab itulah. Ini betul dia nama dia khusyuk. Jadi ini tauhid, ia akan membawa hati kita hanya kepada Allah. Dalam bentuk rasa. Maka kalau kita dah duk kira kiri dan kanan, kita belum merasai hakikat sebenarnya. Jadi sebab tu bicara rasa adalah bicara yang paling benar. Akal belum tentu benar. Bukan menafikan kebenaran akal, jangan salah faham ni ya. Tapi rasa orang tak boleh menafikan. Kadang-kadang akal kita orang boleh menafi. Kerana mungkin dia lebih faham pada kita pada akal. Sebab dia genius. Tapi hati sama-sama rasa. Ya, betul ya? Nak contoh juga? Tak payahlah ya. Dia tak boleh menafikan. You tak boleh nafikan apa yang I rasa. Itu I rasa. You tak rasa. Kita cakap kat orang kalau dia cakap lebih-lebih. Betul ke you ni? Lah, dia tanya orang betul. Kita yang rasa, dia tak rasa. Maka jangan macam merasa ni sampai satu tahap mana? Tenggelam dalam rasa. Lepas tu saya pernah tanya tuan-tuan pernah tenggelam dalam rasa? Tenggelam dalam rasa rindu. Sehingga kelemasan. Tenggelam dalam rasa cinta. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bicara ni, banyak kita boleh lontaran bahasa yang boleh kita ungkapkan. Tapi untuk kita memahami hakikat sebenarnya, Allah lalui kita dalam perjalanan hidup dengan ujian-ujian. Di saat kita diuji, baru kita tahu kita rasa ke tak rasa. Samalah saya pun. Sebab tu ada waktu tu, ada kadang-kadang nak bagi tahu, tapi tak payahlah. Dia tunggu masing-masing rasa. Okey ya? Sebab tu bagus juga. Kadang-kadang Allah bagi kita rasa kecewa. Alhamdulillah. Baru kita tahu erti sesuatu yang lain. Betul ya? Allah bagi kita rasa penat.
Allah bagi kita rasa sedih kerana baru kita tahu makna kegembiraan. Begitulah semua sekali. Okey, kita baru ni nak baca. Lama sangat mukadimah ni, 20 minit. Boleh ya? Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada ni. Kalau tidak, tak boleh ni. Okey, proses. Macam mana nak capai kepada tauhid rasa tadi. Maka dikatakan oleh Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, man ishtaghala bina lahu a'mayna. Man, sesiapa sahaja. Ishtaghala. Ishtaghala ni yang sibuk. Bina. Dia tu sibuk dengan kami. Lahu, kerana dirinya sendiri. A'maynahu. Apa makna? Maka kami akan butakannya. Siapa yang sibuk dengan kami, tapi dia sibuk dengan kami itu untuk siapa? Untuk diri dia. A'maynahu, kami akan butakan dia. Okey, kita baca dulu syarah dia tu kat bawah tu. Syarah paling ringkas. Kita ni bahasa ni kalau nak syarah satu kitab ni boleh syarah. Ya, tapi tak apa. Iaitu sesiapa yang sibuk melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan kepentingan dan bahagian keinginan dirinya, maka dia akan dibutakan daripada menyaksikan hakikat keagungan dan kesempurnaan Maha Pencipta. Itu maksud dia. Ada orang memang sibuk. Sibuk baca Quran, sibuk bangun malam, sibuk berzikir. Apa lagi? Sibuk datang ni kan. Datang kuliah agama ni. Ya, lepas ni nak pergi mana lagi ni? Oh, ada orang jangan. Tak boleh Ustaz. Kejap-kejap. No, petang kat sana. Malam kat no. Lepas apa? Lepas isyak ada lagi. Malam ni di sana, malam ni. Okey, sibuk tak? Sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan ibadah keseluruhannya. Belajar ibadah. Apatah lagi baca Quran, apatah lagi berzikir, apatah lagi bangun malam, apatah lagi puasa. Semua itu ibadah. Tapi untuk siapa? Tak payah cakap lagi. Ni. Bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Untuk apa diri sendiri? Untuk dapat pahala. Jangan salah faham ni tahu. Ni kita nak angkat proses ni. Dia panggil proses ni, daripada duduk proses ini, naik kepada satu proses mencapai tahap yang tauhid tadi. Kadang-kadang kita bimbang cakap-cakap benda begini. Habis salah ke? Bukan salah. Jangan salah faham ni ya. Ustaz pun tak cakap salah. Habis nak pahala. Iyalah nak pahala untuk apa? Untuk diri sendiri kan. Kenapa nak pahala? Sebab nak bawa balik ke akhirat sebagai bekalan. Untuk bekalan untuk siapa? Untuk diri kita lah. Kemudian dah ada pahala, nak timbang pahala tu supaya berat pahala daripada dosa. Kenapa? Sebab nak dapat rahmat Allah. Untuk apa? Untuk kita lah. Kenapa nak dapat rahmat Allah? Untuk masuk syurga. Siapa nak masuk? Kita lah. Semua kita. Itu yang dikatakan dalam teks tu. Tolong faham teks tu ya. Lahu, untuk dirinya sendiri. Maka orang ni, maka tahap dia tauhid yang kita bincang awal-awal tadi, bukan yang ni. Ya, untuk kepentingan. Akhir sekali orang ni a'maynahu, Allah sendiri mengatakan kami akan butakan dia. Apa makna buta? Dia tak akan nampak. Apa tak nampak? Dia tak akan nampak dan menyaksikan hakikat keagungan, kesempurnaan, kehebatan Allah yang Maha Pencipta kita. Kerana apa? Kerana kita hanya fokus melihat kepada kepentingan diri kita. Okey ya? Alah, kadang-kadang saya pun tak nak cakap juga, tapi kena cakap juga. Macam kita hidup dalam kehidupan seharian ni lah kan. Tapi saya akhir-akhir ni banyak saya bawa contoh-contoh kehidupan berkeluarga. Sebab kehidupan berkeluarga ni kadang-kadang ujian dia memang dahsyat. Kita sendiri pun tak tahu. Samalah saya pun. Kadang-kadang kita lalui, kenapa jadi macam ni ya? Kenapa jadi begini ya? Tak tahulah. Kerana mungkin kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Suami dengan kepentingan diri dia, isteri dengan kepentingan diri dia. Akhir sekali suami menjaga kepentingan diri dia sendiri, isteri menjaga kepentingan. Akhir sekali, tak tahu ke mana. Betul ya? Kalau betul suami hidup untuk isteri, ni jangan salah faham lagi pula ni. Kan kita hidup untuk Allah. Iyalah. Betul lah tu. Tunggu. Tapi dunia sekarang takut tahu kita nak bercakap. Dia banyak spin lah. Dia spin. Kat luar sana tu, kita tak faham lah. Apa benda yang dia faham dalam kehidupan ni. Ya kadang-kadang, tak, kita tidak bermaksud begitu. Tapi kadang-kadang, hidup I untuk you tahu tak? Ya ke untuk you? Kadang-kadang kita berjanji dengan macam-macam perjanjian. Kita mengungkapkan dengan berbagai-bagai ungkapan. Betul ya? Akhir sekali bukan.
Sebenarnya untuk diri kita semuanya. Mana bukti bila mana bertembung kepentingan diri kita dengan kepentingan diri orang yang kita sebut itu, kita akan melebihkan diri kita dan kita sanggup untuk buat apa sahaja kerana diri kita. Betul ya? Nah, itulah menjadi persoalan dalam hidup kita. Ujian. Nak bagi tahu ujian. Termasuk kita dengan Allah. Kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? Nawaitu sauma ghadin lillah. Semua lillah. Akhir sekali tak sebenarnya. Li nafsi, untuk diriku. Nah, jadi Allah perhati benda-benda begitu. Allah teliti. Allah perhalusi. Dalam setiap detik waktu denyutan jantung kita. Untuk siapa sebenarnya? Okay, ya? Jadi apa makna tauhid? Tauhid ni sebenarnya seluruh hidup dan mati ni untuk dia. Untuk Allah. Hatta ibadah tu pun memang untuk dia. Mana ada ibadah untuk selain dia? Tapi masa kita ibadah tu kan dah kira dah. Solat duha 2 rakaat tu dah kira dah kan. 2 rakaat dapat berapa? Bisnes mana yang untung? 2 rakaat lagi, bisnes mana yang untung? 2 rakaat lagi, apa yang dapat? Kan awal-awal lagi. Beli buku untuk solat duha tu pun, baca buku tentang solat duha tu pun, bukan untuk Allah pun, untuk kaya kan? Untuk murah rezeki kan? Inilah maksud dia. Jadi tak payah hurai lagi lah. Kenapa bangun malam? Bangun malam solat tahajud. Kenapa? Sebab ada orang dia target tahu tahajud. Kenapa? Oh subhanallah, tahajud ni, dia seolah-olah dia membuka dan menyingkap seluruh perbendaharaan dunia dan akhirat. Itu tahajud. Kalam kita makin tajam, wajah kita makin berseri-seri, bercahaya, tubuh kita makin kuat. Ada orang dia sanggup baca satu ayat 100,000. Kenapa? Kerana selepas 100,000 itu dia tahu apa dia dapat. Untuk dia lagi. Ada orang sanggup tahu dapat pergi jumpa Tok Guru tu. Sampai ke mana-mana pergi jumpa Tok Guru ni, Tok Guru ni. Kenapa nak ambil satu amalan? Kenapa dengan baca amalan ni dapat apa? Dapatlah apa yang dia nak. Memang dapat. Memang dapat. Sebab Allah Ta'ala akan bagi. Dia akan pemurah. Tapi akhir sekali, a'mainahu, kami butakan dia. Daripada melihat kami. Dia terhenti sekadar itu sahaja. Okey. Dah faham kan? Tak faham. Sebelum diuji. Saya pun dah takut dah cakap-cakap benda begini kan. Di saat saya bercakap-cakap ni daripada awal dulu sampai sekarang ni, ya Allah, saya pun dah kena 1, dah kena 2, dah kena 3, dah kena 4. Akhir sekali dah cakap macam mana? Hidup ni semua untuk Allah. Okeylah. Kena. Kemudian bila mana berlaku sesuatu jangan nampak selain Allah. Sudah. Bila mana berlaku sesuatu, sebenarnya Allah sedang berinteraksi dengan kita tahu. Cuma siapa yang buat kat kita? A ni. B ni. C ni yang buat kat kita. Tapi sebenarnya semua tu dengan izin Allah. Ya, dia datangkan kepada kita untuk apa? Untuk sekian. Untuk memahamkan apa yang kita belajar ni. Sebab tu kita kena ada tempat rujuk. Lepas tu saya selalulah banyak kali murabbi mursyid. Kenapa? Kerana mursyid ni dia lalui dah semua ni. Kalau tidak dia tak akan faham juga. Kerana orang yang akan faham, orang yang akan lalui kehidupan. Siapa yang boleh bicara tentang kehidupan? Orang yang sudah melalui kehidupan. Contohnya, orang yang tak pernah kahwin, dia nak bercakap pasal kahwin. Tak payah. Oh, saya lah pakar kekeluargaan. You dah kahwin? Belum? Tak payah. Tak payah pakar lah. Ya. Tapi, tesis I, tak payah tesis lah. Ya, I tak ada tesis pun, tapi I dah kahwin dah. I tahu dah semua pasal selok-belok perkahwinan ni. Ya. Betul. Patut ada orang, tuan-tuan, saya ni pakar pendidikan kanak-kanak. You ada anak berapa? Tak ada lagi. Tak payah lah. Sekalian. Cakap anak seorang pun tak ada, nak cakap pasal jaga anak. Tak payah. Okey. Dan depan kita ni pula anak dia 10, kita bawa anak seorang, kita nak ceramah kat dia. Tak payahlah. Saya pernah satu kali, tuan tahu tak? Pernah satu kali, tapi masa dululah, dah lama sangat ni. Nak pergi mengajar kat HQ JKR kan? KL kan?
Saya tak tahu jalan, dah lah kenderaan tak ada. Tapi Alhamdulillah bagus. Itu kata tak apa Ustaz, kami akan uruskan Ustaz. Gini, Ustaz tunggu ke sini boleh tak? Okey. Saya akan hantar teksi, driver teksi tu akan pergi ambil Ustaz. Okey lah, saya pun naik teksi tu. Dia cerita apa? Masa tu dah jam kan, tengah hari, ceramahnya tengah hari tu, pukul 1 tu. Lama lah duduk dalam teksi tu dengan dia. Bincanglah dengan dia. Yang pihak tu jemput saya, ceramah bahagian jihad fi sabilillah. Ustaz hurai tentang jihad fi sabilillah ya. Okey, baik. Kemudian driver teksi tu dia kata, Ustaz saya, dia ceritalah, dia peramah. Saya ni begini. Dulu Ustaz ingat tak peperangan di Ambon dulu? Ya. Ustaz tahu tak? Saya salah seorang pergi Ustaz. Saya salah seorang pergi. Saya pergi nak mati Ustaz. Nak mati syahid. Lepas tu saya ni minat Ustaz. Dia pun baca ayat-ayat jihad semua dia ingat. Lepas tu saya pun tanya, abang pas ni masuk ni tak kuliah saya? InsyaAllah saya nak dengar kuliah Ustaz. Saya pun sudah. Saya tanya, kita nak ceramah pasal jihad fisabilillah. Yang kawan yang nak dengar ni dah pergi ke sana. Dia cerita macam ni semua. Kemudian pula semua ayat jihad dia hafal. Saya pun mesej, diam-diam saya mesej, Tuan, tengah hari ni kita tukar tajuk lah. Saya tak rasa dia. Sebab apa? Yang nak dengar tu. La haula wala quwata illa billah. Tak payahlah bercakap masa depan dia. Buat malu kita sahaja. Saya pun mesej dia. Dia kata, tak apa Ustaz, ikut Ustaz lah. Tajuk umum je lah. Alhamdulillah. Saya tukar tajuk lain terus. Apa nak bercakap depan orang. Tapi dia tu pergi ke mana? Tak betul, cerita pasal dia cukup dulu. Nak cakap macam tu lah. Tak payah kita berbicara depan orang yang kadang-kadang, sebab tu kita kena tawaduk, kena rendah diri. Setakat tu dulu habis. Habis macam mana cerita dia? Cerita dia sekadar itulah, selama mana kita duk sibuk dengan ibadah itu, ibadah ini untuk diri kita sendiri, maka Allah akan butakan mata kita daripada menyaksikan dia. Keagungannya, keindahannya, kesempurnaannya, kebesarannya, dan segala-gala tentang dia. Sebab tu bila mana berlaku sesuatu dalam hidup kita, susah kita ni nak nampak Allah. Nampak dengan mata hati ya. Ini banyak kali kita ulang. Menyaksikan Allah. Susah. Agak sekali kita terperangkap dalam dunia kita sendiri. Di situlah bermulanya kepenatan, kesusahan, kekecewaan. Tapi kalau kita belajar begini kan, dia ada keberkatan juga. Kadang-kadang dia datangkan balik. Kamu ingat tak kamu belajar ni dulu? Kamu ingat tak syekh kamu pesan ni dulu? Kamu ingat tak ulama ni kata begini, dalam kitab ni berkata begini? Oh iyalah. Kadang-kadang dia tersentak juga. Oh bagus. Okey baik. Kebaik ketika. Okey, baguslah kita tenang, kita lapang. Kalau tidak kita akan penat. Kadang-kadang kita takut kan, takut kehilangan. Kenapa tak takut kehilangan? Kalau aku buat gini kan aku hilang ni kan. Kenapa kita takut? Sebab kita bergantung pada benda itu. Macam kadang-kadang orang cakap kat kita kan, kalau you buat begini, you akan kehilangan air. Oh, dia ugut kita macam tu. Kita okey, tak apa. I tak nak hilang you. Itu aja kita. Terperangkap. Tapi kadang-kadang kalau orang faham tentang Allah kan, kalau you buat macam ni, you akan kehilangan. Okey, fine. You pergilah. You ingat you berharga sangat ke? Kadang-kadang kita nak cakap juga macam tu. You ingat you okey sangat ke? Kadang-kadang dia boleh ugut kita begini-begini. Kenapa? Kerana untuk memenuhi nafsu dia. Memenuhi kehendak dia. Akhir sekali hidup kita ni apa? Dia tu apa? Ini saya nak tunjuk contoh. Ya. Bukan benar. Tapi itulah hakikat yang dilalui oleh sesiapa pun. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita takut kehilangan. Sebab tu akhir sekali kita nak bawa dah. Dalam umur kita macam ni, jangan terperangkap lagi dengan kehidupan. Semata-mata dunia ni yang ada ni. Ni saya pesan pada saya, sama lah kan. Pada kita lah. Saya ni kadang-kadang kita bercakap dengan apa yang kita rasai, yang kita lalui. Inilah dia panggil tauhid rasa. Tauhid rasa. Jadi, bila mana kita rasa hanya Allah, tak apalah.
Sebab tu sahabat-sahabat kita yang sedang dia tak kisah dah. Kenapa? Kerana Allah ajar dia dengan kehilangan. Pasal tak? Mak tak ada, ayah tak ada, anak-anak dah meninggal, rumah dah dibom, dah diruntuhkan. Akhir sekali dia, baru ketika tu dia faham, hidup ni hanya untuk Allah. Sebab tu Allah hadiahkan dia syahid. Kerana dia dah diajar oleh Allah erti kehilangan. Tak apa, biarkan pergi. Biarkan hilang. Jangan sampai hilang Allah dalam hati kita. Inilah. Tapi hati dah buta. Yang kami katakan kami butakan ni bukan buta mata tau. Tolong buat catatan sedikit. Allah butakan apa? Butakan hati kita. Kerana berapa ramai manusia boleh melihat tapi buta matanya. Boleh melihat tapi buta mata hatinya. Sebab mata ada dua. Okey, selesai. Manishtaghala dia sukunkan tu. Padahal sama yang depan tu bagi atas. Manishtaghala bina lana basarnahu. Sesiapa yang sibuk dengan kami, man sebenarnya man tu, tapi oleh kerana depan tu hamzah wasal, maka nun baca baris bawah. Jadi wa manishtaghala, maka sesiapa yang sibuk dengan kami, bina dengan kami, ba tu dengan ya, dengan siapa? Dengan kami. Kami itu merujuk pada siapa? Allah tahu. Walaupun guna kami. Kerana bahasa Arab kadang-kadang diguna perkataan satu untuk diguna ramai untuk memuliakan. Itu bahasa Arab. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa seorang orang, kita bagi Assalamualaikum. Sepatutnya seorang Assalamualaika. Sebagaimana kita bagi salam pada junjungan baginda Nabi, Assalamualaika ayyuhan Nabi. Kenapa kita guna ka? Kerana Nabi seorang. Habis kita jumpa kawan kita seorang, jumpa ka lah juga. Kalau perempuan, Assalamualaiki. Tak, kita guna Assalamualaikum kerana bahasa Arab salah satunya, satu diguna ramai untuk tujuan memuliakan dia. Tengok Islam. Dalam keadaan kita doakan dia, sepatutnya dialah yang memuliakan kita sebab kita doakan dia selamat salam sejahtera ke atas tuan-tuan, ke atas puan-puan. Tapi bahasa Arab, kita bagi salam kat dia, salah satunya tujuannya bukan sekadar mendoakan dia, tapi memuliakan dia. Begitulah Islam. Jadi kat situ, kami di situ Allah. Jadi siapa yang sibuk dengan kami, iaitu Allah, lana, untuk kami. Itu bahasa Arab. Yang tadi lahu, untuk diri dia. Ini lana, untuk kami. Basarnahu, maka kami akan tajamkan pandangannya. Pandangan di situ ialah pandangan mata hati. Sebab diguna perkataan basar. Ya. Basara, dipanggil basirah, pandangan mata hati. Okey, kita baca bawah tu. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, juga dengan ibadah yang sama, solat, baca Quran, bangun malam, dan kehambaan. Ya. Sibukkan diri dia dengan ibadah dan kehambaan diri. Kerana kesetiaan perhubungannya kepada Allah. Kerana dia ni hanya hidup dan mati hanya untuk Allah. Dan dia setia hanya dengan Allah sahaja. Maka dia akan diberi cahaya pandangan hati yang sempurna untuk menyaksikan hakikat ketuhanan dan kesempurnaannya dalam ketauhidan dan kecintaan. Tu Allah akan tajamkan pandangan mata hati kita sehingga mata hati itu akan jadi bercahaya dan dapat melihat atau menyaksikan. Dia kalau melihat tu dengan mata, sebab tu dia tulis di sini, menyaksikan dengan hati kita hakikat ketuhanan dan kesempurnaan Allah dalam tauhid kita dan dalam cinta kita. Jadi tauhid yang sempurna, cinta yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas ni minta doa dengan Allah, ya Allah, aku solat ni hanya untukmu ya Allah. Tidak ada kerana selain daripadamu, termasuk untuk diriku. Kau nak bagi pahala, kau bagi. Tapi Allah ni, dia kan dah janji nak bagi pahala. Dan dia kan tak mungkir janji. Ya, sebab tu kita kata percaya tak pada Allah. Jangan duk sibuk tadi dapat berapa tadi ya? 27 ke 25? Tak kira lah. 27 ke 25, tu serah pada Allah. Sebab tu dah, ada ulama'-ulama', ahli-ahli sufi ni, dia tak peduli Allah nak letak dia kat mana. Syurga. Itu hak Allah lah. Allah nak letak dia dalam neraka, itu pun hak Allah. Tapi Allah ni, kan Tuhan yang maha bijak. Dia tak sewenang-wenang nak campak orang dalam neraka.
Jadi kalau kita buat ibadah, lepas ni kita masuk ke mana? Ya, serah pada Allah. Allah nak letak kita kat mana? Letaklah mana-mana pun. Allah ni tahulah nak letak kat mana. Ya. Macam anak dengan kita lah. Puan-puan sekalian, anak-anak kecil tu, kenapa dia tidur lena? Kenapa dia main semain-mainnya, sepuas-puasnya? Sebab dia percaya mak dengan ayah dia. Sampai masa ada makan. Dia tak kisah pun. Mak, hari ni ada makan tak, mak? Mak nak masak ke tak nak masak hari ni? Ada puan-puan, anak-anak puan-puan tanya macam tu. Kita cuti ni nak ke mana ya? Ada dia ajar kita. Ada dia tanya tak? Mak ada duit, mak? Ayah macam mana? Ayah gaji ayah macam mana? Dia tak tanya kan? Dia tahu dah. Dia percaya mak dan ayah dia. Sampai masa makan, ada makan. Sampai masa main, dia boleh main. Sampai masa berjalan, dia boleh berjalan. Sampai masa tidur, dia tidur. Dia fikir apa-apa tu. Kenapa dik termenung, dik? Umur 5 tahun termenung. Dia fikir ni. Bulan ni ada makan tak ni? Ni wali lah. Ni bukan wali juga ni. Ya wali lagi lah dia tu. Puan-puan pernah dengar ada seorang kanak-kanak dia wali Allah. Tapi dah cerita ni ulang balik lah. Tapi masa dah nak habis dah ni. Lambat lagi? 15 minit? 15 minit pun kalau saya cerita dia rugi masa 2-3 minit. Tapi tak apalah ya. Ya? Macam tu cepat. Cepat 5 minit tau. Okey. Dia mengaji tak boleh banyak. Ngaji. Dan ada seorang tu kan. Ada seorang tu. Dia cakap kat isteri dia. Dia kata saya tahun ni nak pergi haji. Isteri dia pun kata macam mana abang nak pergi haji? Kita tak cukup tu tak cukup ni. Kalau abang tinggalkan kami nak makan apa? Maka anak dia yang kecil tu cakap apa? Kecil pun tidaklah yang boleh bercakap lah. Ya. Mungkin 7-8 tahun. Dia kata, wahai ibu, biarkanlah ayah nak pergi. Ayah bukan nak pergi mana pun, dia nak pergi ibadah haji aja. Dia buat ibadah. Ni anak ni. Dapat yang ni, nayung kita tuan-tuan. Dapat macam ni. Biarlah dia pergi. Habis kalau ayah pergi, siapa nak kerja? Pergi ibadah haji zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu pergi berbulan-bulan lah berjalan. Tu pun dah 2-3 bulan nak sampai. Kemudian nak balik-balik dekat setengah tahun lah baru sampai balik. Jadi kita nak makan apa? Ayah tak ada, ayah tak kerja. Dia kata, wahai ibu, selama ni pun bukan ayah pun yang bagi kita makan. Allah yang bagi kita makan. Tersentak mak dia. Kalau macam tu, dia pun tak. Kalau macam tu tak apalah. Kalau dia cakap ke suami dia, tak apalah. Kalau nak pergi-pergilah, tinggalkan kami. Allah ada dengan kami. Yang ni. Adakah isteri, pertama anak, adakah anak dia macam ni? Adakah isteri yang macam ni? Dia dapat pengajaran daripada anak dia. Agar saya tak apalah pergilah. Allah ada dengan. Okey. Kemudian bila pergi, apa cerita kisah dia? Kisah dia ialah, satu ketika ada raja katanya, ataupun gubernur, dia pergi berburu, kemudian dia kehabisan air, dia pun singgahkan rumah orang tadi. Bila singgah orang tadi, minta air. Ya, rumah tadi, rumah yang dia duduk dengan anak dia tadi. Bila mana minta air, dia kata, oh inilah air yang paling sedap yang pernah dia minum. Kawan tu cakap. Akhir sekali, duit dia bawa tu, dia pun arahkan kepada semua orang-orang dia tu, tak keluarkan duit kamu semua. Bagi kat dia ni. Boleh hidup dia. Secara Allah hantar. Dulu, zaman dululah. Jangan zaman sekarang dia lain cerita pula. Zaman dulu nak ceritanya itu, maka dia pun makin bertambah bahawa yang merezekikan dia adalah Allah, bukan suami dia. Tapi kita ni mesti kita akan cakap, kalau you tak kerja, kita nak makan apa? Tu bahasa kita kan. Memang biasa sebenarnya, betul lah. Bukan menafikan bahasa tu, kalau dah tak kerja nak makan apa. Tapi itulah kedudukan kita. Tahulah kita di mana kita, di situ lah. Bukan pada kanak-kanak tadi. Maka susahlah kita. Kenapa? Kena kerja dulu lah baru boleh makan. Sebab dah situ duduk kita, situ pegangan kita, situ kemampuan kita, situ kefahaman kita, dan situ pegangan kita, di situ dah kita. Macam tak? Okey. Okeylah, jadi kita nak nombor 1 ke nombor 2 tu? Nombor 1 tu perenggan dia, jangan salah faham pula nombor 1, nombor 2. Ni.
Jadi selepas ni kita fahamlah insya-Allah. Moga-moga Allah Taala anugerahkan kepada kita. Baik, perenggan yang bawah tu. Allah, moga-moga Allah anugerahkan kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada zuriat anak cucu kita faham. Ya, bagaimana melalui perjalanan seorang hamba dalam berinteraksi dengan Allah melalui tauhid. Banyak kita berinteraksi dengan Allah melalui iman, kita berinteraksi dengan Allah melalui tauhid, kita berinteraksi dengan Allah melalui tawakal. Kalau tak ada tauhid dan tak ada iman yang sempurna, payah nak tawakal tau. Macam mana nak tawakal? Nak tawakal apa? Serah pada Allah. Ya, macam mana nak serah pada Allah kalau tidak percaya pada Allah? Macam mana nak serah pada Allah seluruhnya hidup dan mati kita kalau seluruhnya ini kita nampak selain daripada Allah? Yang menjadi masalahnya kita nampak selain daripada Allah. Kita nampak ni mudarat, kita nampak ni manfaat, kita nampak ni boleh tolong kita. Sebenarnya semua ni adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Ni teori, walaupun kita bahas tauhid syuhudi ni dia panggil tauhid amali, tapi bicara kita ni masih lagi bicara teori tau. Jadi kita kena ada zikir khusus, kena ada di bawah bimbingan khusus. Yang ni lama dan dia memakan masa yang lama. Masa yang lama. Kadang-kadang dia naik tahap pemahaman kita dan tauhid kita. Kadang-kadang dia jatuh habis. Tak tahulah kenapa. Padahal dia naik. Mungkin kerana kegagalan kita dalam mempertahankan adab kita dengan Allah. Adab kehambaan nama dia. Dia Allah Ta'ala ni kita nak tahu apa? Dia cemburu. Allah Ta'ala ni dia cemburu yang sangat-sangat. Ya. Kita rasa kita cemburu lebih kan? Betul? Sorry lah kalau you nak kahwin dengan I cemburu tau. You sanggup tak? Saya ada awal-awal lagi. Ya. Sayyidina Ali tahu tak? Tahap cemburu dia dengan Sayyidah Fatimah tu. Malam-malam dia tutup lampu. Sebab apa? Sebab apa? Dia tak nak bagi orang tengok bayang isteri dia. Bayang pun dia tak nak bagi tengok. Kadang-kadang kalau dah nampak terbayang-bayang tu, dia padamkan lampu pelita tu. Kenapa padamkan pelita? Gelap. Dia kata tak nak bagi tengok, tak nak bagi orang tengok bayang-bayang isteri dia. Itu Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah pula bila mana meninggal dia kata kebumikan jenazah dia pada waktu malam. Kenapa? Jenazah dia pun mayat dia pun tak nak bagi lelaki mana pun tengok. Ya, subhanallah. Ya. Tapi setengah-setengah minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Dia setengah-setengah suami ada hari ni, dia sengaja suruh isteri dia dedahkan aurat seluah-luahnya. Luah ke aurat ni? Tak tahulah bahasa dia. Supaya orang tengok. I tak suka lah you tutup ni, tak cantik lah. You kena buka biar orang tengok isteri I cantik. Dunia sekarang. Itu Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Tak apalah. Okey, kita teruskan yang bawah ni. Allah, ya moga-moga Allah Ta'ala fahamkan saya, fahamkan tuan-tuan dan membantu dengan kita dengan taufik dan hidayahnya, rahmat dan redha Allah dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang kita duk belajar ni. Bukan mudah tau. Ya, tidak mudah kecuali apa yang Allah telah permudahkan kita. Baik, iza zala hawaka kushifa ataupun yukshafu laka an babil haqiqah. Jika zala hawaka, hawa nafsumu telah lenyap. Zala tu lenyap. Hawaka nafsumu. Tapi terjemahan di sini hawa nafsumu, lenyap tu dia terakhir. Ya, jika lenyap hawa nafsumu, kushifa akan disingkapkan ataupun disingkapkan. Kushifa ni fi'il madhi, disingkapkan, telah disingkapkan. Ataupun mungkin ada tag-tag yang lain dia guna yang tu guna fi'il madhi tau. Ataupun yang tu guna fi'il mudhari'. Yang dalam kurungan tu digunakan fi'il mudhari'. Jadi mungkin Syekh Arsalan guna perkataan kushifa menggunakan fi'il madhi telah, ataupun dia guna perkataan yukshafu sekarang dan akan datang, akan disingkapkan oleh Allah laka bagimu an babil haqiqah, akan pintu hakikat. Apabila baik, apa maksud yang atas tadi kan? Jadi kalau rupa-rupanya bila mana kita ibadah
untuk kita, untuk dapat pahala, untuk dapat kesenangan, untuk dapat kekayaan, untuk memudahkan akhirat nanti, untuk masuk syurga. Maknanya ibadah kita tadi masih bercampur-campur antara untuk Allah dan untuk nafsu kita. Itu maksud rupa-rupanya. Jadi mulut yang dia duk cakap tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tu, masih bercampur, tak tulus, tak murni, tak suci. Kalau selama mana dalam hati dia ada niat untuk diri dia. Kan lillah, lillah kan kerana Allah. Bila mana dah kerana Allah, tak ada lagi lah kerana selain Allah. Termasuk diri kita sendiri. Tapi rupa-rupanya bercampur-campur. Bila mana bercampur, berarti ibadah kita masih bercampur dengan nafsu. Bila mana kita berada pada yang kedua tadi, kita beribadah, kita sibukkan ibadah kita untuk Allah, lana, untuk kami, barulah ketika tu lenyap nafsu kita. Yang ni bacalah kisah Rabi'atul Adawiyah. Dialah yang menzahirkan dengan tindak tanduk dia bahawa dia berada di sini. Antara hamba-hamba Allah, ni majoriti perempuan kan, puan-puan baca kisah, kita pun boleh baca kisah Rabi'atul Adawiyah. Jadi beliau salah seorang yang meletakkan dirinya di sini. Sebab tu dia kata, wahai Allah, kalau aku beribadah ni kerana aku takut engkau humban aku dalam neraka, engkau masukkan aku dalam neraka, engkau campakkan aku saja dalam neraka. Tapi kalau aku beribadah kerana nak masuk syurga, kau jangan bagi aku masuk syurga, kau tutup. Tu sebenarnya bahasa tu jangan salah faham. Oh, tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, nak masuk mana? Tengok. Peliklah orang sekarang kan. Bukan masalah itu, masalah dia nak mengajar diri dia supaya betul-betul tulus pada Allah, dan dia menterjemahkan kepada kita melalui kalam itu, itulah ikhlas. Kan kita kan ibadah kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Ikhlas untuk Allah. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni suci, bersih, tak ada apa-apa dah. Hanya Allah saja. Termasuk bukan untuk selain Allah, bukan untuk syurga, bukan untuk pahala, bukan untuk diri kita. Itulah kesempurnaan ikhlas. Tapi salah tak kalau nak syurga? Tak salah. Ni ulang banyak kali ni. Dah 10 kali dah saya ulang ni. Ada komen ke Haji? Komen. Bukan nak pahala, tak salah. Tak pahala. Cuma pahala itu, syurga itu, kita kembalikan bila mana kerana Allah. Di sisi Allah itulah syurga, di sisi Allah itulah pahala. Alah, biar cerdik kat sikit. Bukan kata puan-puan ni, kita hamba Allah ni. Sebab tu banyak kali nak ulang lagi sekali, nak ulang lagi sekali. Ya. Macam kita kahwin dulu dengan suami tu, nak apa? Nak suami lah kan? Okey, fine, habislah. Selesai dah. Okey lah. Tapi lepas kahwin, minta tu, minta ni, minta tu, minta ni. Macam-macam minta. Ada suami tu bersyukur dah. Orang lain lama dah tak ada suami. Ada orang lain tak pernah bersuami pun. Syukurlah. Tapi bila mana ada suami, apa yang suami ada tu, itulah yang kita ada. Kalau suami ada rumah, itu rumah kita lah. Suami ada kereta, itu kereta kita lah. Suami ada duit, itu duit kita lah. Suami ada kebun, itu kebun kita lah. Kita kena buat surat permohonan nak masuk kebun. Ada lah, pergi je lah. Itulah sebenarnya. Tapi kalau puan-puan semua cakap awal-awal, I kahwin dengan you dulu, you tahu tak? Kenapa? Sebab you ada kebun. Memang terasa hatilah kawan tu. Oh, jadi you nampak kebun air lah daripada air. Alah, you pun nampak juga, tapi kebun tu nampak lagi luas lah. I kahwin dengan you dulu sebab you, rumah you besar lah pada masa tu. Di kampung tu you paling besar rumah dia. Tu je I nak kahwin sebab I suka rumah besar. Kan orang kata orang perempuan yang suka besi kan. Sebab you ada superbike ya. Sebab you ada Porsche kan. You ada Lamborghini. Sekarang kan orang tak ada dah dunia sekarang ni. BMW orang tak mahu dah sekarang ni. Orang nak apa? Oh, Lamborghini, Ferrari, tak ada dah. Mustang ni. Mustang apa tu? Tak ada dah sekarang ni. Yang tu dah. Kan? Kalau kita bawa kancil, biasa Myvi pergi Minang rumah orang, dia betul beli je atau lain kali lah jawab dia.
Sekarang kan, you datang kali lah anak I nak. Tak adalah tu contoh. Jadi benda ni simple saja pun. Jadi kalau kita buat sesuatu hanya kerana Allah, di sisi Allah itulah pahala, di sisi Allah itulah syurga, di sisi Allah tu segala-galanya. Itu satu kisah. Satu kisah yang kedua yang banyak kali dah ulang juga, ialah supaya kenapa ulang benda sama, supaya memang itulah sahaja hakikat dia. Ya, ada 3 orang tu, dia dah nak pencen dah. Dia berkhidmat lama dengan raja ni. Guru kita duk cerita zaman dulu lah. Dulu di pondok-pondok. Jadi sekali raja tu kata, okey tuan-tuan dan semua banyak berkhidmat pada raja. Nak apa minta lah segala-galanya. Dia bertanya yang seorang ni minta tanah. Raja bagi tanah dia dapat tanah. Yang seorang lagi minta duit. Raja bagi duit. Ni cerita lama lah kan. Cerita lama dulu. Yang seorang ni duk termenung. Kenapa? Bagi tahu je lah nak termenung apa. Tak, saya takut kalau saya minta, ya tuanku tak bagi, dia kata. Nak apa? Nak tuanku. Tengok yang ketiga ni dia cerdik. Dia kata, okay, nak apa? Nak duduk dengan tuanku, nak khidmat lagi dengan tuanku, apa semua sekali. Yang ni segala-gala dia dapat. Patut inilah yang diajar oleh para ulama sufi. Apa yang kita nak? Allah. Kalau dengan Allah, tak payah cerita lah pasal syurga. Dia pemilik syurga. Bahkan mungkin dengan sebab ini Allah bagi 8 pada kita. Yang nak syurga tu pun belum tentu dapat. Kenapa solat? Sebab nak syurga. 2 rakaat nak syurga. Dah lah 2 rakaat nak syurga Firdaus pula tu. Wah, malu je. Dah lah 2 rakaat nak syurga Firdaus. 1 rakaat untuk Allah, 1 rakaat untuk kaya. Malu, buat malu je. Okeylah ya. Baik, kita baca yang sikit yang bawah tu. Tapi tajuk ni panjang juga ni. Sikit lagi. Jika keinginan duniawi dan syahwat yang rendah sudah lenyap, rupa-rupanya keinginan di sisi pandangan Islam, pandangan ulama, pandangan Allah dan Rasul, dunia ni kita nak kata apa ya? Rendah nilai dia. Sekaya mana pun, sepangkat mana tinggi, pangkat mana pun, tak ada apa sebenarnya. Dia rendah. Ya. Sebab tu dia panggil ada akhir. Jadi salah satu daripada perkara yang kita kena tanamkan dalam hati kita, dunia ni dia adalah permulaan. Kenapa? Sebab kan ada akhir. Ada akhirat. Sebelum ke akhirat ada lagi tu. Tengah-tengah tu yang nama dia barzakh. Jadi dunia ni adalah satu alam nyata yang untuk permulaan kita menjalani kehidupan. Bahkan kita akan berada di pertengahan antara akhir itu, di pertengahan namanya barzakh. Daripada barzakh itu baru kita berpindah kepada akhir. Maknanya hidup ni ada akhir. Jadi kalau nak tahu siapa betul-betul kaya, tengok akhir tu. Siapa betul-betul mulia, tengok akhir tu. Siapa betul-betul kedudukan dia tinggi, pangkat dia, tengok akhir tu. Sebab tu bahasa paling mudah Allah bagi nama akhirat. Akhir kehidupan. Hari ni dia berbangga dengan apa hari ni? Kaya. Tengok akhir nanti. You ni baru mula lah tahu. Baru je mula. Sebab tu kita tengok orang lumba lari tu. Oh, kadang-kadang subhanallah yang ni pecut awal-awal. Pecut. Oh, dia dah menang. Belum tentu. Tengok akhir tu. Tengok akhir tu baru tahu siapa menang. Jadi sekinilah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang ada ni baru mula. Jangan bersedih dengan permulaan ni. Ya. Jangan kecewa sangat dengan permulaan ni. Jangan banyak songeng. Kan? Ni dengan mula-mula ni baru mula. Tengok akhir tu. Inilah dia kata. Jadi persoalan duniawi dan syahwat, keinginan-keinginan yang kita nak di dunia ni, yang rendah, bila mana lenyap, maka Allah akan bukakan pintu hakikat ketuhanan kepadamu. Sehingga kamu mengenalinya, mencintainya dan menyaksikan hanya dia sahaja dalam hati kita. Menyaksi itu hati ya, kembali pada hati. Jadi rupa-rupanya yang kita duk belajar ni sebenarnya apa? Nak bawa hati kita hanya kepada Allah. Sudah-sudahlah letak dalam hati kita macam-macam benda. Termasuk manusia. Sekalipun manusia itu bergelar siapa pun. Ni saya cakap pada saya sendiri, pada kita semua lah, pada sesiapa pun. Maksud, yang menjadi menyusahkan kita, menyedihkan kita, memenatkan kita, selama mana kita duk letak makhluk dalam hati kita. Makhluk tu tak kira lah apa pun. Sama ada dia manusia atau dia benda. Penat. Penat.
Lepas ni jangan penat lagi ya. Jangan penat lagi dengan suami. Jangan penat lagi dengan isteri. Jangan penat lagi dengan anak-anak. Ya, kita didik sekadar mana yang kita mampu didik. Kita bagi pelajaran. Pelajaran tu sama ada pelajaran dunia kena bagi, pelajaran akhirat pun kena bagi. Ya. Kadang-kadang kita ni, samalah saya pun kadang-kadang kita pun terkeliru juga. Memang kita nak agama, betul lah kita nak agama, kita hantar anak kita sekolah agama, kita nak suruh anak kita jadi begini. Dia pun nak hidup dunia juga. Jadi kalau boleh kita ni kena, rupanya kita kena bagi dua pada anak kita. Ya, agama lah. Dunia kena bagi. Tapi kadang-kadang ada anak ni dia cenderung pada ilmu-ilmu dunia. Sebenarnya ilmu ni susah juga nak letak dunia dan akhirat. Berapa ramai yang belajar agama tapi untuk dunia juga. Susah juga kan kadang-kadang. Tapi tak apa, dia belajar bahagian itu. Tapi agama biar dia kuat, iman dia kuat. Okey, sudah. Lepas tu dia buat apa, kita banyak-banyak berdoa pada Allah. Kemudian dihargai ataupun tak hargai kita, itu kita serah pada Allah. Barulah kita tak penat. Tapi sekarang penat tahu kan? Penat. Tak tahulah nak jadi apa seorang ni. Kan? Itu baru seorang. Kalau 10. Samalah saya, samalah. Baru kita faham kan? Itulah rupa-rupanya hidup ni, yang Allah bawa kita ni dalam perjalanan hidup ni, Allah nak fahamkan kita. Kenapa? Kita sampai sekarang tak faham-faham juga. Jadi Allah bagi lagi. Sebab itulah, tolong cepat-cepat faham. Cepat-cepat faham. Selagi mana kita tak faham, Allah datangkan yang ni. Tak faham juga, Allah datangkan yang ni. Tak faham juga, akhir sekali Allah matikan kita, baru faham. Maka sebelum Allah matikan kita, fahamlah awal-awal bahawa hidup dan mati ni hanya untuk dia, bukan untuk selain dia. Dan janganlah lagi terpengaruh, terseksa, terkecewa, terapa-apalah, ya, selain dengan dia. Ya, Allah juga. Cuma begini, Allah ni kalau dia nak fahamkan kita, dia tidak sama dengan apa yang kita fahamkan anak kita. Kita fahamkan anak kita dengan cara lembut kadang-kala, pada pandangan kita, dengan nasihat, dengan itu. Allah kadang-kadang dia datangkan bala pada kita supaya kita faham. Contoh, Allah matikan ahli keluarga kita. Faham? Allah matikan mak dan ayah kita, faham tak? Tak faham. Apa yang kita faham? Lepas ni kita lah yang mati. Macam tu, faham dia. Kadang-kadang Allah tarik sesuatu daripada kita. Allah tarik kesihatan daripada kita. Barulah teringat nak bangun malam. Betul? Allah dah tarik lutut kita. Akhir sekali dah tak boleh nak sujud. Duduk sembahyang atas kursi. Baru nak pergi masjid. Ketika tu menangislah, tengok kiri kanan dapat sujud. Sujud tu nikmat tau. Ada seorang tu dia accident, kaki dia kena bungkus. Dia menangis, dia cerita, ya Allah Ustaz, barulah saya faham nikmatnya sujud selama ni, ya Allah. Dah tak boleh sujud dah. Baru tahu. Itulah hakikat saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap ni, baru nak faham. Sebab tu jangan sampai tahap tu baru nak faham. Tapi ada orang tak faham-faham juga. Lepas satu tak faham. Mati, habis. Nak tak nak, ketika tu memang kena faham dah. Jadi selama mana baki-baki umur yang masih ada yang pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, kita harap Allah bagi kita faham secepat mungkin. Tapi Allah tengok kita bersedia tak nak faham. Kadang-kadang kita pun tak bersedia untuk nak faham. Maka Allah tak bagi juga. Itulah salah satunya. Baiklah, insya-Allah ya. Masa dah okey dah. Dah cukup dah. Bukan dah okey dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Tak apa, jangan risau, insya-Allah ya. Moga-moga tahun baru ni menjadi tahun yang terbaik dalam umur kita. Dalam kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sama-sama jangan lupa ya, sama-sama doa. Saya doa pada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan doa pada saya juga. Moga-moga kita sama-sama bertemu di syurga Allah di akhirat nanti. Insya-Allah. Cuma salah satu caranya kata ulama, kita kena minta lah dengan Allah supaya Allah bagi kita syurga yang paling atas. Okay? Sebab orang yang berada di syurga paling atas, dia boleh turun ke bawah, tengok syurga bawah, tengok syurga bawah. Tapi orang bawah, dia tak boleh naik atas. Baik, insya-Allah kita sama-sama doa. Minta tolong doakan kesembuhan Nurul Aini binti Johari. ICU, sekarang berada di ICU, pendarahan di kepala ataupun di otak.
Saya juga nak tambahkan, ada anak saudara saya umur 9 tahun, juga duduk di ICU sekarang ni, sama dengan nama ayah dia ni. Hidayah binti Johari. Hidayah binti Johari. Sekarang ni duduk ditidurkan oleh doktor. Kencing tikus. Baru dapat tahu. Dia pergi mandi kat kolam tu. Kencing tikus. Umur 9 tahun. Samalah di sini ya. Kita sama-sama doa. Dan kita juga doa kepada diri kita sendiri. Supaya Allah bagi kita sehat. Zahir, fizikal kita sehat. Batin dan jiwa kita juga sehat. Dan kepada sesiapa yang sakit di kalangan kita, insyaAllah. Dan kita juga insyaAllah kita doa pada saudara se-Islam dengan kita di bumi Palestin, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil alamillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaiha ya Allah ala nurul aini binti Johari ya Allah wa ala Hidayah binti Johari ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ya Allah ma laysa indana wa huwa indaka katsirun ya Wahhab fahablaha shifaan ya Wahhab fahablaha dawaan ya Wahhab fahablaha rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardaha ya Allah. Allah mashfi mardaha ya Rahman. Allah mashfi mardaha ya Rahim. Allah mashfi mardaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk kami ya Allah, dan khususnya kepada Nurul Aini binti Johari ya Allah, dan juga kepada Hidayah binti Johari ya Allah. Kau turunkanlah kepada kedua-duanya ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga menyembuhkan mereka ya Allah. Kami berdoa dan merayu kepadamu ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah, berilah kesabaran, ketenangan kepada ahli keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan dan kecuaian kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, Engkau tambahkan umur kami untuk tahun ini ya Allah. Jadikanlah tahun ini tahun yang terbaik sebagai kami hamba-Mu ya Allah, dalam sepanjang umur kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, redalah dengan kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin berdoa kepada saudara se-Islam kami ya Allah yang berada di Palestin dan Gaza ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allah mansur Islam wal muslimin, Allah mansur asakiral muwahhidin, Allahumma i'la'i kalimataka ila yaumiddin, Allahumma ahlikil kafarata wal munafikin wal yahud alladhina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'aka wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin ya Allah, khususan fi Gaza ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ahlikil yahud ya Allah, Allahumma ahlikil yahud ya Allah, Allahumma ahlikil yahud ya Allah wa junudahum wa ahzabahum wa man nasarahum wa man ma'ahum ya arham ya Allah. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya azim ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.